Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ni saya nak tanya anda nampak lain tak sikit video kali ni? Lawa tak lampu dekat dinding tu? Okey, seperti mana yang anda tahu, saya adalah seorang yang sangat meminati smart device. Jadi kali ni saya sangat seronok kerana saya nak tunjukkan kepada anda satu produk smart lighting dari Nanolift. Jadi apa yang anda nampak di atas dinding belakang saya sekarang ni, ini adalah Nanolift Lines. Jadi Nanolift Lines ni dia adalah salah satu produk smart lighting dari syarikat Nanolift yang ada macam-macam ciri menarik. Marilah saya cerita dekat anda sikit, no. Jadi antara ciri menarik ni adalah Lines ni adalah modular lighting. Maksudnya anda boleh tambah seberapa banyak lines yang anda nak tu mengikut design yang anda nak hasilkan. Okey, kalau anda tak faham tak apa, jangan risau. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda apa maksud modular lighting ni. Okey, lepas tu, memandangkan ini adalah smart lighting, maka anda boleh kawal lampu ni menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Nanolift. Jadi maksudnya anda juga boleh kawal lampu ni melalui internet. Lepas tu bila kita duk bercakap pasal smart lighting ni kan, Nanolift Lines ni dia boleh berfungsi dengan Apple HomeKit. Jadi anda boleh kawal lampu ni menggunakan Apple Siri dan Apple Home. Jadi anda nak pakai iPhone ke iPad ke macOS ke apa ke, semua boleh. Tak ada masalah apa. Dan selain daripada HomeKit, produk-produk Nanolift ni juga boleh berfungsi dengan Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT, SmartThings dan juga Razer Chroma RGB. Banyak dia boleh support. Lepas tu, yang paling sempoi tentang produk ni adalah dia ada satu feature yang dipanggil sebagai screen mirror. Screen mirror tau. Okey, saat lagi saya akan tunjukkan kepada anda apa maksud screen mirror ni. Okey, jadi episod ni saya dah pecahkan kepada beberapa bahagian. Dia ada bahagian unboxing, ada bahagian testing, ada bahagian cara untuk nak buat pairing dengan application, ada bahagian setup dan pemasangan kat dinding belakang ni. Lepas tu ada bahagian kaedah penggunaan. Dan sebelum saya akhirkan video ni, saya akan tunjukkan kepada anda keupayaan screen mirroring dan beberapa ciri menarik Nanolift Lines ni. Jadi memandangkan kita ada banyak bahagian, maka anda bolehlah pilih bahagian mana yang anda nak tengok. Okey, sekarang jom kita mulakan dengan unboxing Nanolift Lines. Saya telah diberikan dua set Nanolift Lines. Jadi kotak besar yang saya tengah duk pegang sekarang ni, ini dipanggil sebagai starter kit. Jadi dalam starter kit ni anda akan dapat 9 light lines. Manakala kotak yang kecil dekat atas tu pula, ini adalah expansion pack mana anda akan dapat 3 light lines tambahan. Okey, tapi expansion pack ni anda kena beli secara berasingan lah. Okey, sekarang ni mari saya tunjuk dulu dekat anda apa yang ada di dalam kotak starter kit ni. Starter kit ni sebenarnya pada saya adalah sangat sesuai untuk siapa-siapa yang nak cuba menggunakan smart lighting solution daripada Nanolift. Okey, apabila anda buka kotak ni, anda akan nampak kertas ni, di mana pada kertas ni dia tunjuklah beberapa contoh konfigurasi yang anda boleh buat menggunakan light lines tu. Lepas tu dia tunjuk dekat anda lah dekat mana nak download dia punya app kan. Okey, lepas tu ni, ni yang saya nak tunjuk kepada anda yang penting. Benda yang berbaris-baris ni, inilah yang dinamakan sebagai light lines. Jadi ini sebenarnya adalah satu bar lampu. Macam itulah kita boleh kata. Dia adalah satu bar lampu RGB macam tu. Lepas tu pandai tau, dia letak atas tray kertas macam ni, jadi anda boleh angkat sekaligus. Okey, jadi saya angkat dulu letak kat tepi. Dia ada 9 semua sekali dalam kotak ni. Okey, jadi ini pula adalah dia punya processor dan power connector. Dan pada tangan kiri saya tu, itu dipanggil sebagai controller cap. Jadi controller cap tu sebenarnya boleh digunakan untuk nak mengawal lampu ni secara manual. Contohnya nak tekan on off lah, nak bagi terang lampu lah, nak bagi malap lampu lah, nak tukar dia punya mode dan sebagainya. Okey, lepas tu anda juga akan diberikan satu power supply. Jadi power supply tu dekat hujung tu dia nampak macam satu connector USB macam tu. Jadi yang tu kita akan sambungkan kepada processor dan power connector tu lah. Jadi dia bagi kepala yang 3 pin lah, sesuai untuk dipakai dekat Malaysia. Lepas tu yang hijau ni, ini adalah stiker logo Nanolift. Lepas tu dia bagilah satu double sided tape tambahan kan, kalau tiba-tiba anda nak tampal kat dinding, nak cabut balik dan sebagainya. Okey, seterusnya dalam kotak ni, dia ada benda-benda yang dipanggil sebagai connector caps ni. Jadi connector caps ni akan digunakan untuk nak lekatkan benda ni pada dia punya mounting connector tu. Jadi benda ni dia ada 9 semua sekali. Jadi light bar tu ada 9, connector cap ni pun ada 9. Okey, dan yang akhir sekali dalam kotak ni ada benda ni. Benda ni dipanggil sebagai mounting connector. Jadi mounting connector ni lah yang akan kita akan gunakan untuk nak sambungkan light lines tu. Jadi semua sekali ada 9. Jadi inilah dia barang-barang yang ada dalam Nanolift Lines Starter Kit.
Seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda apa yang ada dalam dia punya expansion pack. Jadi sebenarnya kan pada kali pertama saya nak keluarkan kotak ni daripada dia punya sarung ni kan susah sikit tau, tu yang saya ketuk-ketuk macam tu tu. Okey, jadi seperti apa yang saya dah ceritakan kepada anda tadi, expansion pack ni akan berikan kepada anda 3 set light lines tambahan. Jadi apabila anda buka kotak ni, anda akan nampaklah kertas yang tunjukkan konfigurasi line ni dan juga dia punya user manual. Okey, jadi inilah dia 3 light lines untuk anda. Jadi dalam starter kit tadi ada 9 lines, sekarang ada 3. Jadi semuanya ada 12 lah bila anda gunakan expansion pack ni. Okey, dan selain daripada tu, dalam kotak ni juga anda akan dapatlah satu lagi stiker Nanolift dan dia juga akan berikan kepada anda 3 mounting connector dan juga connector caps. Jadi inilah dia barang-barang yang ada dalam expansion pack. Seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda secara mudah cara-cara untuk nak gunakan dia punya mounting connector, connector cap dan juga controller cap ni kan. Okey, jadi mounting connector dan connector cap ni anda boleh kepit dia macam ni. Dia ada clip dekat situ tau. Jadi benda ni digunakan untuk nak kepit light lines tu. Okey, bila anda dah kepit dia macam ni, anda boleh buka dia balik, anda boleh tarik dia macam ni tau. Okey, tapi satu benda saya kena cerita dekat anda nah. Masa anda nak buka dia balik, kalau anda perlu buka dia balik, anda kena tarik elok, takut patah dia punya pin tu. Okey, yang ni pula adalah dia punya controller cap. Jadi controller cap ni anda akan dapat satu saja. Jadi secara mudahnya controller cap ni adalah macam switch macam itulah sebab dia boleh on off dan sebagainya kan. Jadi nanti benda ni anda boleh letak dekat mana-mana mounting connector dalam light line sana tu. Kalau anda tak faham tak apa, jangan risau, saya tunjuk kat anda. Okey, dan akhir sekali ini adalah yang processor dan power connector itulah. Jadi benda ni lah yang akan memberikan power kepada set light lines anda. Jadi power connector ni anda akan sambungkan kepada dia punya power supply ni menggunakan satu connector yang saya kata dekat anda nampak macam kepala USB ni kan. Okey, jadi benda ni dia tak ada atas bawah tau. Jadi anda nak pusing ke mana pun tak apa, anda boleh cucuk. Tapi satu benda saya kena bagi yang kata apa warning sikit kat anda. Saya nyarih-nyarih nak terkepak kepala dia tu sebab benda tu sangat-sangat nipis. Jadi anda kena hati-hati sikit lah. Jadi untuk dia punya power supply ni saya pasanglah dia punya 3-pin adapter ni. Jadi selesailah untuk bahagian ni. Dalam bahagian ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak sambungkan light lines tu kepada dia punya mounting connector. Sambil tu dia punya power supply tu saya dah sambungkanlah kepada bekalan elektrik. Jadi nak sambungkan light lines ni sangatlah mudah. Anda cuma kepitkan dia pada dia punya clip macam ni. Anda betul anda tekan sikit kan bagi dia secure dekat situ. Itu dia. Jadi memandangkan sekarang dah ada bekalan elektrik, jadi bila anda sambungkan saja light lines tu, dia terus menyala macam ni. Okey, jadi sekarang ni saya belum boleh nak on off dia lagi sebab saya tak sambungkan lagi dia punya controller cap tu. Saat lagi saya sambungkan dia punya controller cap. Lagi satu, kalau anda perasan, lampu tu dia tak menghala ke anda tau. Dia menghala ke belakang. Jadi kita akan nampak pembiasan lampu tu. Jadi ni saya sambungkan dia punya controller cap dulu. Jadi apa yang anda kena lakukan adalah anda kepit dia macam ni sahaja. Anda letak ke atas tu, anda kepit dia. Lepas tu pastikan dia secure lah. Itu dia cara nak pasang dia. Sangatlah senang. Ni saya dah tutup lah lampu tu. Kat tengah tu dia ada butang power on off semua tu kan. Jadi kalau anda tekan tu dia on, tekan sekali dia off. Itulah dia. Okey, sekarang saya sambung pula kepada bahagian-bahagian seterusnya. Jadi ini saya cuba-cuba sambung dululah. Nanti lepas ni baru saya tunjukkan kepada anda saya punya design untuk dekat dinding. Jadi cara nak sambungkan dia pun sama juga. Anda sambungkan hujung light lines tu kepada mounting connector, kemudian anda sambungkan lagi light lines lain. Lepas tu terpulang pada anda lah nak buat bentuk macam mana sekalipun. Tadi saya dah cerita yang controller cap ni tak perlu diletakkan pada mounting connector yang ada kabel elektrik tu. Anda boleh letakkan dia pada mana-mana mounting connector yang anda nak. Janji mounting connector tu bersambung dengan light lines anda sahaja. Jadi ini yang saya kata dekat anda yang dia punya controller cap ni boleh diletak di mana-mana dalam loop light lines anda. Dalam bahagian ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak linkkan Nanolift lines anda kepada aplikasi Nanolift. Jadi saya gunakan iOS, sebenarnya untuk Android pun ada juga. Okey, apa yang anda kena lakukan adalah anda tekan butang pair dekat dalam aplikasi itu, kemudian anda ambil benda yang power connector ni, anda letak dekat belakang telefon anda macam ni. Lepas tu dia akan terus detect. Anda tekanlah add to Apple Home. Lepas tu anda tunggulah connection tu sampai selesai. Memang sangat mudah. Proses ini makan masa sikit, tapi apabila anda nampak lampu kali hijau tu dah berkelip macam tu, maksudnya dia dah berjaya. Okey, sekarang ni dia tanyalah dekat mana lokasi light tu. Jadi untuk contoh ni saya pilih sajalah dekat living room saja letak kan. Okey, lepas tu dia tanya nama light tu, saya biarkan nama dia sebagai Nanolift Lines. Lepas tu kat sini dia kata light added to studio. Studio ni sebenarnya adalah nama saya punya YouTube studio lah. Okey. Jadi sekarang ni anda nampak dia ada sebatang macam tu sebab saya pun hanya ada sebatang lah kan. Nanti bila kita tambah nanti dia akan update dengan punya gambar tu. Okey, untuk device sync ni saya enablekan lah sebab dia kata ini
ni dia akan synckan maklumat ni dalam cloud. Jadi lepas ni saya boleh akses aplikasi dan saya punya Nanoleaf Lines ni pada mana-mana komputer, telefon dan sebagainya lah. Maka sekarang ni selesai sudah proses untuk nak sync. Jadi anda dah boleh kawal lah anda punya Nanoleaf Lines menggunakan aplikasi. Dan sebenarnya sekarang ni anda dah juga boleh kawal menggunakan Apple Siri dan sebagainya. Saya bercadang untuk nak letak Nanoleaf Lines tu pada permukaan dinding di atas monitor ni. Jadi sajalah nak pergi nampak bilik ni lawa sikit sebab ni suram, tak ada lampu RGB semua kan. Okey, jadi sebenarnya aplikasi Nanoleaf tu dia ada satu feature augmented reality tau. Jadi melalui aplikasi tu anda boleh beritahu berapa banyak lines yang anda ada. Lepas tu anda boleh pilih design lines berdasarkan jumlah lines yang anda ada tu. Lepas tu bila anda dah jumpa satu design, anda boleh gunakan feature augmented reality tu untuk nak tengok macam mana rupa lines tu pada permukaan yang anda nak tampai tu. Contohnya pada dinding ke, ceiling ke dan sebagainya. Anda boleh guna benda tu. Memang sempoi. Jadi saya dah gunakan feature tu untuk nak tengok lah macam mana rupa lines tu kan. Tapi sambil jam itu saja saya letak pita ukur ni untuk orang kata apa sebagai reference lah. Jadi saya kata kat isteri saya, kalau kita pasang design ni macam terlalu lebar sangat, tak mak kena ubah lah balik kan. Sebab dinding saya panjang dalam 170 cm yang saya nak letak tu. Tu saya gunakan sebagai reference. Okey, satu lagi, anda mungkin heran, kenapa kami duk pasang benda ni kat atas lantai dulu? Sebenarnya kalau nak ikutkan arahan dia, memang kita kena pasang dulu dekat atas lantai ke kat atas meja ke sebelum kita nak letakkan benda ni dekat atas permukaan, katakan dinding, ceiling dan sebagainya. Sebab tu kami pasang dulu dekat lantai. Dia kata pasang sampai lengkap, bila semua dah okey, baru tampai kat permukaan yang kita nak tampai tu. Jadi selepas selesai pemasangan semua, kami test on dulu. Jadi sekiranya tidak ada sebarang masalah, maka dia akan menyala macam ni. Tu dia, lawa betul. Jadi sekarang ni Nanoleaf Lines ni dah boleh dipasang pada dinding. Benda terakhir yang perlu dibuat sebelum kita boleh letakkan Nanoleaf Lines ni pada dinding adalah untuk nak cabut dia punya penutup double-sided tape dekat belakang tu. Bila dah cabut semua, maka kita bolehlah tampai dekat dinding macam ni. Tu dia. Jadi anda pastikan ada 2 orang lah untuk nak letak benda ni dekat dinding supaya dia tak sengit-bengek semua kan. Jadi bila anda dah puas hati, maka anda tekanlah dia ke dinding tu elok untuk nak pastikan Nanoleaf Lines tu melekat pada dinding anda dengan sempurna. Dalam bahagian ini saya akan tunjukkan kepada anda aplikasi Nanoleaf Desktop. Jadi melalui aplikasi ini anda boleh mengawal produk Nanoleaf anda menggunakan aplikasi komputer. Jadi benda ni anda boleh install di Windows dan juga Mac OS. Untuk contoh ni saya gunakan Mac OS lah. Okey, dia ada satu benda yang menarik tau di dalam aplikasi ni yang dinamakan sebagai screen mirror. Jadi screen mirror ni dia duduk di bawah entertainment. Jadi benda ni lah yang saya cakap dekat anda pada awal video tadi, yang screen mirror tu. Okey, jadi kalau anda tengok kat belah kanan tu dia ada menu kat situ, dia tulis kat situ enable screen mirroring kan. Jadi kalau anda nak enablekan screen mirroring, anda cuma kena enablekan checkbox tu. Tapi sekarang ni saya disablekan dululah. Saya tunjukkan dulu bahagian-bahagian lain dalam aplikasi ni. Lepas ni baru kita enablekan. Okey, jadi seterusnya dia ada bahagian discover. Jadi melalui bahagian discover ni anda boleh set bermacam-macam jenis tema pada anda punya lampu-lampu Nanoleaf terpulang pada anda. Lepas tu last sekali dia ada bahagian jadual lah. Dekat sini anda boleh set jadual lampu pagi kalau apa, petang kalau apa macam tu. Okey, sekarang jom kita enablekan feature screen mirroring ni. Apabila kita enablekan screen mirroring, maka lampu tu dia akan ikut warna pada monitor kita. Macam anda boleh tengok dekat sini, apabila saya gerakkan satu gambar berwarna biru ke kiri dan ke kanan kan. Jadi lampu tu pun diikut sama ikut kiri kanan. Okey, mari saya tunjuk dekat anda contoh screen mirroring yang lagi sempoi. Untuk contoh pertama ni, saya mainkan satu video di YouTube. Jadi ini adalah trailer untuk movie yang akan keluar tak lama lagi, iaitu Black Adam kan. Jadi anda tengok semua warna yang keluar pada monitor tu akan ditiru oleh lampu tu. Jadi anda akan nampak macam satu efek, orang kata apa, efek ambient light ataupun ambient lighting macam tu. Memang sempoi betul. Okey, yang ini macam contoh saya gunakan trailer. Okey, seterusnya saya tunjukkan kepada anda apabila kita gunakan dia untuk main game. Sekarang ni saya tunjukkan kepada anda gameplay Doom Eternal. Jadi anda tengok apabila kita bergerak di dalam game tu, lampu tu dia akan ikut warna persekitaran anda. Jadi memang best. Selama ni kan saya tak pernah kisah untuk nak letak lampu ambient light ke ataupun lampu yang boleh buat screen mirroring macam ni. Tapi sekali bila saya dah letak macam ni, saya dah faham lah kegunaan lampu ni. Dia memang bawa kelainan lah bila kita duduk main game, tengok movie dan sebagainya. Memang sempoi.
Seterusnya, saya tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh mengawal lampu ni menggunakan aplikasi Nanolift pada telefon anda. Jadi, aplikasi ini ada untuk iOS dan juga Android. Jadi, seperti apa yang anda boleh lihat dekat sini ya, dia punya response time tu sangat-sangat baik. Apabila saya ubah tema lampu tu, terus berubah pada lampu tu sendiri. Jadi, memang sangat-sangat laju dan responsif. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana saya mengawal lampu ni menggunakan Apple HomeKit. Jadi saya akan gunakan Apple Siri melalui Apple HomePod mini yang saya tengah duk pegang dalam tangan saya sekarang ni. Hey Siri, turn on the light. Hey Siri, set the light to maximum brightness. Hey Siri, set the light to minimum brightness. Hey Siri, set the light to 50%. Hey Siri, set the light to 70%. Hey Siri, set the light to 30%. Hey Siri, turn off the light. Jadi itulah bagaimana anda boleh mengawal lampu ni menggunakan Apple HomeKit. Itulah dia review saya tentang produk Nanolift Lines. Jadi sebelum saya akhiri episod kali ni, mari saya cerita dulu harga dia. Untuk Nanolift Lines Starter Kit yang datang dengan 9 light lines ni, harga dia adalah RM1,099. Manakala dia punya expansion pack yang datang dengan 3 lines tu, harga dia adalah RM319. Jadi saya dah letakkan link pembelian di Shopee dan Lazada pada video description ni. Jadi anda bolehlah rujuk di sana. Okey, cukuplah dulu untuk episod kali ni. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pixel Media Sdn Bhd kerana memberikan Nanolift Lines ni kepada saya. Dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Jadi harap anda sudilah untuk subscribe ke channel Pendakwah Teknologi dan like video ni sekiranya ia menarik untuk anda. Dan sambil itu, jangan lupa untuk follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.